Syafiqah binti Sawi. Hari ini saya ingin membentangkan mengenai tajuk kumpulan kami, iaitu konflik di tempat kerja. Konflik di tempat kerja ini dikenali juga sebagai konflik interpersonal yang melibatkan orang kedua dalam organisasi. Konflik interpersonal ini boleh melibatkan faktor seperti kuasa, pengiktirafan, autonomi dan sebagainya. Konflik di tempat kerja ini juga dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu konflik prosedural dan konflik manusia. Okey, yang pertama, konflik prosedural. Konflik prosedural ini bermaksud pertelingkahan tentang siapa yang sepatutnya bertanggungjawab memberi arahan, atau siapa yang seharusnya menjadi ketua, memberi arahan, dan bagaimana cara yang terbaik untuk menjalankan organisasinya dengan sempurna. Okey, manakala konflik manusia pula bermaksud berlaku apabila seseorang ahli mendominasi kumpulan itu, atau beberapa ahli berkonflik untuk mendapatkan kuasa, iaitu kuasa mengawal, atau sebahagian ahlinya tidak mahu terlibat langsung. Ia boleh berlaku disebabkan oleh serangan yang dilakukan oleh satu pihak dengan pihak yang lain disebabkan sifat peribadi atau sifat mementingkan diri sendiri. Sekian sahaja pada saya. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurzanita Idayu binti Zaidan di 0617102226 akan menyambung bahagian penilaian kepada penyelesaian kes. Okey, penilaian kepada penyelesaian kes mempunyai 5, iaitu mengelak, mempermudahkan, bertolak ansur, bersaing dan bekerjasama. Okey, mengelak. Mengelak ialah pekerja yang mengaplikasikan pendekatan ini tidak mahu membincangkan atau bercakap tentang konflik itu, atau cuba mengubah topik perbincangan sekiranya perkara itu dibangkitkan. Poin yang kedua iaitu mempermudahkan. Dalam pendekatan ini, seorang pekerja mengorbankan keperluannya demi untuk memenuhi keperluan orang lain. Poin yang ketiga iaitu bertolak ansur. Okey, kaedah ini dilaksanakan dengan mengambil kira kepentingan kedua-dua belah pihak pekerja. Okey, pekerja tersebut sanggup mengorbankan sebahagian daripada keperluan dan kepentingan mereka supaya kedua-duanya berada dalam keadaan seimbang. Poin keempat iaitu iaitu bersaing. Okey, kaedah ini lebih menekankan kepada keperluan dan kepentingan dari diri pekerja sendiri serta tidak memberikan pertimbangan kepada pihak yang satu lagi. Okey, poin yang kelima iaitu bekerjasama. Strategi ini dianggap sebagai paling ideal kerana bukan sahaja mengambil kira keperluan dan kepentingan pekerja, bahkan juga keperluan dan kepentingan pekerja yang satu lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nozlatul Syamira binti Muslim. Saya akan teruskan dengan sebab strategi dipilih bagi menyelesaikan konflik. Okey, yang pertama, mengelak daripada berlaku konflik dalam perundingan antara pekerja. Mengelak dapat memberi kesan yang baik kepada pekerja, di mana dapat mencetuskan usaha yang bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah dan juga dapat menghasilkan idea yang bernas, berkualiti dan kreatif. Yang kedua, mempermudahkan urusan sesama pekerja dalam melaksanakan tugas di tempat kerja. Okey, seeloknya sebagai pekerja kita menggunakan masa yang terluang itu untuk mempermudahkan perkara-perkara yang lebih produktif dan berfaedah. Yang ketiga, bertolak ansur dalam perundingan dapat menangani konflik tempat kerja. Aspek bertolak ansur amat penting dalam sesebuah organisasi untuk menyelesaikan konflik di tempat kerja. Setiap pekerja perlu mempunyai sifat tolak ansur agar dapat mengelakkan diri daripada berlakunya konflik. Yang keempat, persaingan yang positif mampu melahirkan kualiti kerja yang berkesan. Aspek persaingan di mana pekerja perlu bersaing secara sihat untuk menghasilkan kerja yang berkualiti. Yang kelima, bekerjasama dapat mengelakkan daripada tercetusnya konflik sesama pekerja dan dapat mewujudkan suasana perundingan yang kondusif. Aspek bekerjasama ini penting dalam sesebuah organisasi agar pekerja itu dapat memberi komitmen yang terbaik sekiranya diberi tugasan dalam berkumpulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang refleksi konflik di tempat kerja. Terdapat 3 ataupun 5 refleksi konflik di tempat kerja. Antara ini ialah mengelak, mempermudahkan dan bertolak ansur. Antara refleksi konflik di tempat kerja ialah mengelak.
Bagi pandangan saya sendiri, dengan melakukan sifat tidak mengendahkan konflik di tempat kerja, ia dapat mengurangkan konfrontasi ataupun pergaduhan antara pekerja. Hal ini kerana konflik ini memberikan pelbagai kesan ataupun impak yang positif dan negatif terhadap institusi ataupun organisasi tersebut. Malah masalah konflik ini juga memberikan sifat kurang senang terhadap pihak yang menang ataupun yang kalah. Bagi refleksi yang kedua ialah memudahkan ataupun mempermudahkan. Bagi pandangan saya sendiri, sifat ini amatlah digalakkan kerana ia dapat mengurangkan konflik di tempat kerja, sehingga kan ada individu yang sanggup memuaskan kepentingan orang lain berbanding kepentingan diri mereka sendiri. Di sini perlunya sesi kaunseling ataupun seorang pemudah cara yang lebih dikenali sebagai facilitator. Mereka ini dapat setidaknya mengurangkan konflik di tempat kerja serta dapat menyelesaikan ataupun memberi langkah-langkah yang terbaik untuk menyelesaikan konflik yang berlaku di sesebuah organisasi tersebut. Bagi refleksi yang ketiga ialah bertolak ansur. Strategi ini amatlah penting kerana ia dapat memenuhi kepentingan bersama ataupun pihak-pihak yang terlibat dan pihak-pihak yang berkonflik. Strategi ini juga mementingkan pelaburan masa dan tenaga kerana ia untuk menyelesaikan konflik yang terlibat di sesebuah organisasi tersebut. Malah di sini pentingnya mentor bagi memainkan peranan yang penting dalam menyelesaikan masalah yang berlaku di sesebuah organisasi tersebut dan menceritakan kepada mentee mereka tentang jenis-jenis konflik yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Johaida binti Jumaat. Hari ini saya akan mengupas apakah itu kerjasama dalam pasukan dan juga persaingan antara pekerja yang lain. Yang pertama adalah persaingan. Individu yang berada dalam keadaan kompetitif adalah pesaing dan menang adalah motif utama pesaing. Oleh itu, individu seperti itu lebih mementingkan sejauh mana prestasi mereka lebih baik pada yang lain dalam interaksi satu lawan satu. Hal ini dikupas oleh Muhammad Ma'zan Musa pada tahun 1994. Selain itu, untuk kerjasama, menurut Doyle pada tahun 2020, kerjasama penting dalam hampir semua aspek kehidupan dan juga pekerjaan. Ini dapat memberikan anggota pasukan untuk bekerjasama dan ini menjadikan kolaborasi sebagai kemahiran penting dalam kebanyakan sektor dunia pekerjaan. Kesimpulannya, kecemerlangan organisasi bergantung pada sejauh mana ia berusaha untuk menjaga kesejahteraan persekitarannya sama ada dalaman ataupun luaran. Dan juga untuk memastikan kesejahteraan persekitaran kerja dalam organisasi, aspek pengurusan konflik adalah kemahiran yang perlu dititikberatkan. Dan juga konflik di tempat kerja adalah perkara yang biasa yang mungkin berlaku dalam pelbagai alasan dan juga termasuk perbezaan dan juga perselisihan antara individu mengenai pengisytiharan ataupun tujuan. Bagaimana ia untuk menjalankan tugas, perselisihan tentang maklumat, fakta ataupun nilai yang salah ataupun benar dalam kes yang menyebabkan kepentingan organisasi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.